Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Okey. Jadi pada malam ni saya biasa langsung dari luar dekat kedai makan, kedai makan Ahnur di Seri Andalas. Apa yang saya nak kemukakan atau nak kongsikan tuan-tuan dan puan pada malam ni berkenaan dengan bajet yang telah diumumkan tadi oleh Kerajaan Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang bagi salam. Terima kasih banyak. Suara slow. Boleh dengar? Boleh dengar okay. Terutama sekali apa yang saya nak sentuh dekat sini, ini kita ketepikan berkenaan dengan isu-isu politik, ideologi politik kita ketepikan. Pasal apa? Kita tahu ini melibatkan rakyat. Ini adalah hak rakyat dan ini adalah satu tanggungjawab sebuah kerajaan menjaga kepentingan rakyat. Saya tak kisahlah dalam Perikatan Nasional ada PAS ke, ada UMNO ke, ada Bersatu ke, ataupun ada parti-parti lain. Itu semua saya tolak tepi. Dan apa yang paling penting sekarang ni, mereka ni adalah salah satu tanggungjawab mereka adalah menjaga kebajikan rakyat. Itu yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak beritahu pada malam ini berkenaan dengan isu, salah satunya pertama sekali adalah isu KWSP. Saya sebagai seorang rakyat yang mana bersama-sama dengan mereka yang terkesan dengan COVID-19 ni, ini adalah harapan terakhir sebenarnya. Harapan terakhir buat semua rakyat Malaysia ni apabila Datuk Seri Najib melontarkan pandangan ataupun idea 10,000 pengeluaran 10,000 daripada akaun satu. Jadi kita pun tahu. Jadi bila kita dengar benda ini sebagai memberi satu harapan, tetapi apabila yang telah diumumkan tadi, kerajaan bersetuju untuk meluluskan sebanyak RM6,000 sahaja dari akaun satu dan juga dibayar selama 12 bulan. Maknanya sebulan kita akan dapat RM500 dan juga kepada mereka yang bersasar sahaja RM600,000 ahli sahaja, tuan-tuan dan puan. Bagi saya ini tidak munasabah lah. Sekiranya lah kalau tak nak bagi pada semua pencarum, bagilah terus kepada RM600,000 ni, bagikan terus one off RM6,000. Lepas tu pula nak kena apply pada bulan 1. Nak dapatnya bila, tuan-tuan dan puan? Nak dapatnya bila? Memang betul saya hanya suara kecil dalam dalam sosial media ni, tak seperti kawan-kawan saya lain yang mempunyai follower secara ramai. Tetapi tak salah kalau saya kongsikan pendapat saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Bila benda ni, bajet ni bagi saya adalah bajet yang mengutamakan golongan bangsawan dan juga kroni. Tuan-tuan boleh lihat, saya rasa ramai yang menonton sekarang ni adalah mereka yang terkesan. Kita boleh nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa saya cakap macam ni? Kerana apa? Disebabkan KWSP itulah betapa benda ni rakyat tadi menunggu di depan TV, di dalam handphone, menunggu semangat nak tengok apakah pengumuman yang boleh membawa betapa rakyat boleh tersenyum. Dalam keadaan macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh cakap lah, masalah pertama sekarang ni apabila melibatkan kewangan, rakyat Malaysia memang perlukan sangat bantuan kewangan one off RM6,000 ataupun RM10,000 tu, tuan-tuan dan puan. Itu adalah hak rakyat, duit rakyat, tuan-tuan dan puan. Saya bukan nak menghasut ke tidak, tetapi ini adalah kenyataan. Mengatakan tu jangan disentuh simpanan masa depan, sekaranglah masanya, tuan-tuan dan puan. Kalau sekarang kita tak boleh nak sebar, macam mana? Saya bukan nak condemnkan Kerajaan Perikatan Nasional, tidak. Tetapi ini sebagai satu pandangan daripada suara rakyat, yang mana rakyat meminta, memohon, kita mengharapkan. Datuk Seri Najib dah bagi idea dah bagus dah semangat. Tetapi dibaginya RM500, dibayar selama 12 bulan, maknanya RM6,000 sahaja daripada akaun satu, dan juga diberi kepada RM600,000 sahaja ahli pencarum yang diberhentikan kerja. Itu tak apa. Kalau RM600,000 tu dapat terus, tak apa, tuan-tuan dan puan. Kalau kena besok nak apply, kena pilih lagi macam mana, tuan-tuan dan puan? Inilah dia masalah je, tuan-tuan dan puan. Jadi saya haraplah kepada mereka luar sana yang bijak pandai sangat, yang selalu melontarkan idea-idea kononnya Kerajaan Perikatan Nasional terbaik, maka anda lihatlah sendiri. Mungkin terbaik kerana mungkin memberikan kepentingan kepada anda, mungkin membuatkan anda rasa adalah dapat komisen kroni ke apa, kita tak tahu. Susah macam ni, tuan-tuan dan puan. Terus saya cakap, ini memang satu bagi saya bukanlah bajet yang mementingkan rakyat. Semalam saya ada buat live, ada join live daripada abang kita Sir Azri, Papa Gomo. Saya join semalam live, saya cakap sekiranya
bajet hari ini memberi manfaat kepada rakyat, kita sokong. Tetapi saya bagi tu satu persatu tuan-tuan. KWSP satu. Dan juga di dalam bajet itu sebut tak ada sebut pun tentang e-hailing, pemandu-pemandu teksi. Tak ada kesan pun, tak ada apa-apa pun. Tak ada yang diceritakan, tak ada yang diperuntukkan kepada mereka-mereka ni. Boleh nampak kat situ tuan-tuan. Jangan cakap 600,000 untuk mereka yang kena berhenti kerja. Bagaimana pula sekarang ni rakyat Malaysia yang mencarum, yang tak cukup duit disebabkan kerja tak ada overtime. Komitmen banyak, nak bayar kereta, rumah, bangkai semua. Lepas tu pula dengan haji yang kerja kena bayar separuh bulan, kerja work from home. Macam-macam lagi tuan-tuan. Bagi saya ini memang tak munasabah. Bajet ni bukan bajet untuk rakyat, tetapi bajet untuk mereka kroni bangsawan ni semua. Ada benda-benda yang kita boleh terima. Ada benda-benda yang kita boleh rasa macam contoh BSS ditukar kepada BPR. Bagus, amount dia naikkan, itu tak apa, tak ada masalah. Tetapi keseluruhannya, tapi apabila kalau 1,800 tu dibayar sederap, tak apa tuan-tuan dan puan. Tetapi kalau 1,800 tu dibayar hari ni 800, bulan depan 500, macam mana? Tadi saya dapat 3 panggilan telefon tuan-tuan dan puan. 3 panggilan telefon minta tolong dengan saya ni, nak pinjam duit. Meniaga tak ada. Macam mana tu tuan-tuan dan puan? Rakyat kat bawah ni tipulah. Saya rasa kawan-kawan saya pun yang sedang menonton ni pun ada tak kawan-kawan yang hubungi sana, hubungi sini kan, yang minta tolong. Cuma kita tak boleh nak buat apa. Lepas tu dengan pejabat awam lagi, hanya yang diberikan berapa bang tadi bang pejabat awam? Berapa bonus pejabat awam? RM600. Daripada dulu naikkan lagi, tinggikan sikit. Saya nak tanyalah ini yang risiko nak mati orang cakap. Apa okey. Ada satu soalan yang saya nak tanya ni, kalau ada yang bijak pandai yang sedang menonton live saya ni, tolong jelaskan. 2019 bajet dibentangkan untuk 2020. 2020 start bulan 3 kita dilaksanakan PKP sampailah sekarang ni. Banyak sektor-sektor yang diperuntukkan oleh duit-duit tu semua, macam contoh-contoh benda-benda yang melibatkan dana berjuta-juta, peruntukan juta-juta tu, ke mana pergi benda-benda ni semua? Adakah duit tu masih ada lagi ataupun duit tu dah digunakan kepada benda lain? Ini kita nak tanya. Jadi satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan bajet hari ini, kita pun tahu dalam keadaan norma baru tuan-tuan dan puan-puan. Norma baru. Kita bukan macam zaman 2018, 2017. Sekarang zaman COVID-19. Memang semua negara efek. Semua negara ekonomi dia tengah merudum. Jadi rakyat memang tengah kritikal dari segi kewangan. Yang ada rezeki lebih tu lebih lah. Kan? Jangan kau nak condemn pula. Untung hari ni korang memang boleh ada kerja, kau boleh cakap lah. Besok kalau kau dah terkena, macam mana siapa sangka? Bukan saya nak kata apa, minta maaf kapten-kapten yang bawa kapal terbang, pilot-pilot ni. Siapa sangka gaji diorang puluh-puluh ribu. Tiba-tiba jatuh COVID, kau jual goreng pisang, jual takoyaki. Siapa sangka tuan-tuan dan puan? Siapa sangka? Hari ni korang boleh gelak lah, tak payah keluar oleh KWSP lah, biarlah bajet ni untuk rakyat, tak apa, tak ada. Korang boleh sedap pasal apa, tak kena pada korang. Besok tiba-tiba melingkup korang, macam mana? Jangan main-main tuan-tuan dan puan. COVID-19 ni dia punya tekanan satu dunia kena, ekonomi satu dunia kena tuan-tuan dan puan. Saya terpaksa cakap macam ni bukan kerana apa, saya rasa tak sepuas hati. Bukan untuk diri saya tetapi untuk semua rakan-rakan saya yang terkesan ni. Okey, ni cantik. Kenapa hang tak jadi PM? Kalau aku jadi PM tuan-tuan dan puan-puan, memang aku selesaikan semua masalah-masalah rakyat ni. Cuma aku ni nak kata apa, nak jadi ahli parlimen pun tak boleh. Bukan tak boleh jadi parlimen, nak jadi orang kata apa, orang hebat dalam parti pun tak boleh. Kerana apa? Kena cantas. Bila kita nak naik kena cantas. Itulah masalahnya ahli-ahli politik dalam negara kita ni. Maaf, lagi tajuk dulu. Kita cerita pasal bajet tadi. Ke mana? Hari ni kita tengok berjuta-juta peruntukan ni, juta ni kepada jasa. Jasa ni benda, jasa ni aku dengar ni. Sampai 81 juta. Berjuta benda-benda yang ni, yang tentang apa, yang tentang peruntukan latihan lah, institusi lah, apa semua benda ni. Tahu tak, dalam COVID-19 ni, tahun ni, belum tentu lagi tahun depan kita bebas tuan-tuan dan puan-puan. Belum tentu lagi. Satu lagi saya nak bagi tahu, dulu disuruhnya ikut SOP bagai semua. Kita ikut, rakyat nak bebas daripada COVID-19, nak mulakan hidup baru.
Tetapi disebabkan kerana ahli-ahli politik yang ada dalam negara kita yang gilakan kuasa, sibuk sangat nak memerintah sebuah negeri, PRN di Sabah lalah kau tengok apa jadi, gelombang ketiga kata kan. Lagi teruk sekarang ni yang jadi mangsa rakyat. Kan? Terus terang saya cakap, betul, saya adalah seorang ahli politik. Saya menganggotai ahli. Saya adalah ahli UMNO. Tetapi itu bukanlah alasan untuk tidak saya menyuarakan pendapat saya sebagai seorang rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Betul, UMNO ada dalam Perikatan Nasional. Tetapi bukan itu alasan untuk saya tidak bersuara sebagai rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Azlan, kalau sebelum ni tak mention one off dan diletak spesifik amount, rasa tak ada masalah, betul? Kita tak kisahlah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita faham, tapi tolonglah kerajaan tolong faham. Duit berjuta-juta yang diperuntukkan untuk institusi ni lah, untuk kementerian ni lah, nak ni lah apa semua. Belum tentu lagi benda tu dapat dilaksanakan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? COVID-19 ni. Apa kata kalau peruntukan-peruntukan tu diperuntukkan baik untuk rakyat, bantu rakyat untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Kan? Itu saja sebenarnya. Kan? 10,000 ekar yang membuatkan rakyat hampa, itu adalah duit rakyat. Dah lah duit rakyat. Lepas tu kau tak main tarik-tarik tali. Ada orang cakap dengan saya berkenaan dengan undang-undang. Undang-undang dia cakap. Kau sahabat saya lah. Tapi saya beritahu, dalam keadaan norma baru ni, tuan-tuan dan puan-puan, undang-undang kita yang buat. Kita yang gubal, kita yang cipta, kita yang tukar. Kenapa undang-undang ni kita tak boleh ubah, gubalkan semua pasal berkenaan kekeluaran KWSP ni? Walaupun dalam keadaan ni, inilah masanya. Inilah masanya kita nak keluarkan duit dalam KWSP tu bukan untuk suka-suka. Bukan untuk suka-suka. Untuk survive. Untuk survive pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni 1,755 kes COVID. Belum tentu lagi tahun 2021 Januari kita bebas COVID. Saya duduk kat Kelang, kat Selangor, masih lagi dikena PKPB, tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi kira tukang tarik kereta tengah pusing-pusing cek kereta ni. Belum lagi alung-alung ni yang hantar baruah ni pergi kutip hutang, tak kena bayar hutang, kena baling pula lepor dengan cat. Tak fikir lagi semua tu. Sekiranya dapatlah 10,000 ataupun 6,000 one off drop, selesai masalah. Bukanlah selesai semua, tetapi dapatlah meringankan masalah ni, tuan-tuan dan puan. Ini yang sepatutnya. Dan dibantainya berjuta-juta bajet-bajet tak apa-apa. Aku tengok tadi dekat TV, tak pernah aku duduk depan TV menunggu sampai habis ni. Sampai habis. Apa benda ni? Tang rakyat hanyalah diumumkan pemberian BPR dan juga KWSP. Itu saja. Mana pergi yang peruntukan untuk pemandu teksi, e-hailing apa semua ni? Bagaimana pula dengan mereka-mereka yang lain ni? Ramai yang terkesan yang diumumkan kementerian ni. Kementerian ni belum tentu lagi dapat melaksanakan apa yang diorang nak dalam keadaan COVID-19. Tengok sajalah contoh Kementerian Pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa bulan sekolah tak boleh beroperasi. Dalam negeri Selangor contohnya. Sampai sekarang. Institusi latihan lah, apalah semua mengarut lah ni, pinjaman apa semua. Pinjaman-pinjaman ni pun kalau dapat, kalau pergi jumpa contoh pinjaman tekun ke apa ke, pergi terus dapat tak apa. Okey, sekejap. Tun Ismail Raja Haji, apa cerita? Ni jasa dapat sampai 81 juta. Memang kerajaan sponsor cyber trooper ke Mr. J? Rakyat nak, duit rakyat nak bagi 10k besar, dia cancel mental kali-kali. Memang, okey. 81 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Tolong temak, kalau tuan-tuan yang tak tahu jasa tu apa, tuan-tuan boleh selidik sendiri apa itu jasa yang dikenakan 81 juta. Tak ada kena mengena pun dengan dalam bidang-bidang kerajaan ni, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Lepas tu pula kalau kita tengok Asia, dia boleh pula bail out berjuta-juta. Tetapi bila rakyat kita tepikan macam tu je alasan, tak boleh, kita takut dana habis. Itu je. Saya faham ramai yang rasa benda ni okey, ada rakyat macam ni, ada rakyat macam ni. Yang macam ni mungkin belum kena lagi. Korang kena fikir kapten pilot yang dulu bawa puluh-puluh ribu pun sekali orang kata apa, berpusing, terduduk kena. Minta maaf pilot-pilot, saya bukan nak perlekikan anda, tidak, tetapi ambil contoh. Siapa sangka anda sebelum ni terbang di langit, kan, tengok kita daripada bawah kecil je. Sekarang kita tengok anda jual takoyaki, kan. Tak boleh buat apa.
Kamu jangan nak terlampau ni. Patut kau kena dah nampak macam tu, kau kena support, bantu kami ni yang rakyat kat bawah ni. Saya baca lagi sekejap. Saya rasa bajet tak pandang ke depan selaras dengan keadaan pandemik. Betul. Diorang ingatkan negara kita ni bebas Covid. Bajet kau buat seolah-olah bajet ni macam 2017, 2018. Sebelum di Covid. Now Covid-19, patut bajet ni kau kena larikan sikit, tukar. Saya tahulah saya bukanlah orang yang hebat kan, tapi kalau suara saya dapat didengar dalam parti-parti ni semua, pengaruh saya kuat, mungkin benda ni tak jadi. Tahu tak? Lagi satu, moratorium bro, bajet 21 lebih pada pihak bank. Betul. Kita tak nafikan bank pun nak cek makan juga. Kita tak nafikan. Tetapi biarlah benda tu ada pro and kontra. Winning-winning situation orang cakap. Kan? Tapi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Kita tak naklah nak kata kerajaan Perikatan Nasional ni terlampau kejam ke tidak, tetapi kita mahukan perubahan, kita mahukan keadilan. Bantulah rakyat. Masa ni lah brother, itu je. Kan, masa ni lah kenapa kita nak tengok, nak nilai. Yang ini saya nak terus terang saya cakap tuan-tuan dan puan-puan. Next PRU, korang nilailah sendiri kerajaan mana, parti mana yang korang rasa korang boleh, rasanya diorang boleh bawa kita ke depan. Cukup-cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. Cukup-cukuplah kita dipermainkan. Betul ada yang kata saya kau ni orang UMNO. Betul, saya ahli UMNO. Tetapi kena ingat, dalam perjuangan UMNO ni adalah membela rakyat tuan-tuan dan puan-puan. Bukan nak membela kroni ataupun nak bela apa ada orang tertentu. Minta maaf. Ni saya tegaskan. Kenapa? Ini adalah pendirian saya, prinsip saya dalam berjuang, dalam memperjuangkan isu-isu rakyat. Betul. Korang boleh nampak dalam keadaan macam ni, saya menunggu daripada tadi sosial media ni. Parti-parti lain ni, konon-konon penyokong-penyokong parti-parti lain ni semua senyap. Pemuda-pemuda parti-parti lain ni semua senyap. Semua diam membisu. Saya tak tahulah kenapa diorang diam. Mungkin adalah sikit maklumlah jasa dapat 81 juta. Faham-faham sudahlah. Kan? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tolonglah kita nakkan satu pembaharuan. Tetapi apabila jadi macam ni, apa dia tu bang? Jasa. Nampak? Ada orang tunjuk saya jasa 81 juta. Taska untuk frontliner 30 juta saja diperlukan. Frontliner diberi one off 500. Nah 500 600 bang. 500. Okey, tengoklah. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Macam mana nak cakap? 80 juta bang. Boleh fikir sikit. Apakah function jasa tu? Kita nak tahu. Kita nak tahu tu. Terus terang saya cakap tuan-tuan dan puan. Saya memang kecewa dan saya marah, tapi saya tak boleh nak buat apa. Kerana saya hanyalah rakyat biasa, orang biasa je bang. Dalam parti pun ahli biasa je. Tak boleh buat apa. Tetapi mereka yang berpengaruh dekat dalam sana, dalam kerajaan, mereka yang berpengaruh dalam parlimen, yang melantang sebelum-sebelum ni, kita tunggu hari Isnin ni apa diorang punya perbahasan, apa diorang punya pendirian. Terang. Kita mengharapkan Perdana Menteri menyuarakan, membela rakyat dari segi yang apa bantuan, prihatin rakyat konon-konon ni. Tetapi kecewa tuan-tuan dan puan-puan. RM500 yang diberikan dalam one off dalam KWB1 ni memang saya rasa ada pedih. Kenapa tak dia beri one off 6,000 je? Tak apa, kita terima. Walaupun tak ramai tak apa. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Realiti yang kita kena hadapi sebagai seorang rakyat Malaysia. Yang mereka dekat atas ni, menteri-menteri ke, ahli-ahli parlimen yang lain, diorang bukan rasa apa kita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Betul, Zachary Go, semua bisu sebab dah dapat duit susu dari bajet Ampere. Rakyat dah mula nampak. Jadi saya harap kepada semua kawan-kawan saya dalam media sosial ni, anda nilaikanlah pada PRU akan datang. Kita tengok macam mana penangan ahli-ahli parlimen besok ni bila berkempen. Inilah mereka, kalau tuan-tuan nak tahu, yang selalu saya laungkan. Ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang gilakan kuasa. Yang menjadi mangsa adalah rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Frontliner sepatutnya dapat lebih. Betul, saya setuju. Frontliner ni bertaruh nyawa. Dia buang masa dia nak menyelamatkan kita ni. Tinggalkan anak bini apa semua. Sepatutnya mereka ni lebih dihargai. Nelayan dapat juga alam bulanan. Kami veteran ATM 300 je. Apa? Saya tuan-tuan
ATM ni memang bateri ATM ni memang bagi saya kena lebihkan. Kena lebihkan kerana mereka ni menjaga keamanan negara kita ni. Kalau tak ada, mereka ni pun masalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya baca komen ni, belanja untuk PIU boleh, nak bantu rakyat duit. Ini dia. Betul apa yang dikata oleh Mani Krishnan. Dah apa habis nak berapa 10k. Dah lah tak dapat apa rakyat, kasih pula 500 bersyarat, sendiri mengemis wang sendiri. Ni Muhammad Sapuan Salih. Betul. Kan? Dalam jasa tu majoriti kroni Azmin semburit, masalahnya itulah dapat 1 juta, artis pun boleh dapat 15 juta. Vincentan punya TGV dapat. Okey, ini saya baca komen-komen anda, bagus. Aku rakyat biasa, okey je. Ini itu kau Syam kan, pulang pada kau lah. Kan, kalau kau rasa kau selesa dengan kehidupan sekarang, terpulang. Aku bercerita pasal kawan-kawan aku yang susah. Kan, kita cerita pasal mereka yang terkesan. Terpulang pada kau. Nanti mu keluarkanlah semua pitih mung tu, tak ada orang nak dah pun. Macam BPN bukan semua B40 dapat, tak ada, betul. Tak silap saya sebelum ni bawah 4,000 akan dapat lebih. Tetapi sekarang dinaikkan 2,500 ke bawah akan dapat 1,800, 2,500 ke atas ke 4,000 akan dapat 1,200. Boleh kan betul tu, one off duit sendiri anda boleh buat modal niaga. Ni 500 dengan 500 banyak ke? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh baca komen-komen yang keluar dalam saya inilah ni. Yang bercakap ni bukannya ahli politik, tetapi mereka ni adalah rakyat biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Nilaikanlah. Kami peniaga ini, kami peniaga pasar malam tak boleh keluar daripada SP ke? Niaga pun tak boleh sekarang ni. Okey. Kak Ani Ros boleh nampak. Saya terfikir pula pasal peniaga-peniaga yang berada di kawasan Kelang ni, kawasan Selangor ni yang mana tak boleh berniaga. Terkesan pasar malam tak macam dulu. Pasar pagi tak macam dulu. Makin kurang, pelanggan-pelanggan nak keluar pun takut. Itu pun kena fikir kata tuan-tuan dan puan. Jadi saya haraplah kepada mereka-mereka ni yang hebat-hebat sangat ni, yang konon-kononnya tak perlu keluarkan daripada SP lah, apalah semualah. Tak apalah, time sekarang ni korang tengah sedap, rezeki korang masih ada lagi. Tapi ingat, besok kalau kau dah kena, buat kau rasa macam mana kita kat bawah ni. So kalau rasa macam tu, duduk diam je, cukup. Jangan sebut nak mengapi-ngapi kenapa, duduk diam. Kau pun lebih kurang sama kat macam YB ni, yang gilakan kuasa ni. Kau nak tahu tuan-tuan dan puan-puan, diorang ni selesa dah. Diorang dah ada kenderaan, diorang dah ada allowance, diorang dah ada driver, bodyguard apa semua. Diorang dah selesa, makanan terhidang. Yang jadi bangsa kita ni rakyat. Sampai bila kita nak dengar macam ni? Bila pilihan raya je, kami akan perjuangkan hak rakyat. Kami akan perjuangkan hak rakyat. Daripada BN bawa ke PH, PH bawa ke PN, semua sama je tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan realiti dalam negara kita sekarang ni. Saya bukan nak menghasut ke apa, pulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk nilaikanlah ahli-ahli politik, ahli-ahli politik yang gilakan kuasa, dan juga tentang bajet ni kita bincang tengok macam mana. Kenapa bersyarat pula nak keluar akaun, kenapa? Saya boleh cakap daripada 600,000 tu, besok hari Isnin akan sesak lah daripada SP ni, bertanya, tengoklah. Itu pun belum tentu lagi dapat keluarkan semua sebanyak 600,000 orang tu, belum tentu dapat keluar semua. Hisham BP tu mana dah? Tapi habis kan, tak apalah, nak buat macam mana. Orang kerajaan boleh hidup, orang kampung mati kebeluran. Ini salah satu keluhan daripada Pak Uda. Sejak MCO start tak ada kerja sebab pusat hiburan, yang boleh bekerja tu kalau tak nak tak apa. Okey. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir juga. Negara kita ni didiami pelbagai bangsa, dan juga macam-macam situasi sektor pekerjaan. Contoh daripada segi hiburan, kita bukan nak kata apa, tapi kita kena fikir juga mereka ni. Yang bekerja sebagai bonzer, yang bekerja dekat dalam apa kelab-kelab ke apa ni kan, kena fikir juga. Okey, kadang-kadang bila diorang ni sampai sekarang ni tak boleh nak buka, tak boleh nak bekerja, jadi masalah juga. Kena diorang tak ada kerja semua. Kena fikir kata perempuan, jangan fikir tentang ni je. Kita kena fikir. Bajet je kot, bertenang saudara. Ini bukan pasal bajet je kot bang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini berkenaan tentang salam sejahtera, salam perempuan daripada Sarawak. Terima kasih abang-abang daripada Sarawak. Okey. Ni bukan pasal bajet ke apa. Bajet ni, ia ni menentukan untuk masa depan, untuk 2021 ni besok. Untuk rakyat, sepatutnya ada peruntukan lebih untuk rakyat. Dari segi apa-apa pun sektor pun, tapi utamakan kepada rakyat. Itu yang kita nak. Kan? Apa yang kita boleh harapkan,
pada hari perbahasan besok belanjawan, tala cukup-cukup MP-MP ni keluarkan taring. Time ni kau fight, betul-betul fight untuk rakyat. Kan? Saya dapat satu mesej. Frontliner, barisan frontliner kita ni betul-betul menunggu bajet yang terbaik pada tahun ni. Menjangkakan kerajaan akan bagi yang terbaik untuk frontliner. Berkorban nyawa menjaga pandemik COVID-19 rupanya hampir betul-betul kecewa, seperti tidak dihargai. Ini dia. Satu luahan daripada frontliner kita ni yang mesej kat saya ni. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalam frontliner ni kita kena hormat. Kita kena sedikit simpati lah pasal apa mereka ni bertaruh nyawa. Barisan hadapan ni kena tinggalkan family, tinggalkan semua segala-galanya untuk menjaga jaga kita lah apa lagi. Itu pernah cakap. Tapi patutnya mereka ni lebih dihargai. Kan? Terus terang saya cakap tuan-tuan dan puan, itu yang saya tanya tadi. Kalaulah bajet-bajet yang telah announcekan tadi, adalah ni apa yang 40 juta, 150 juta ke apa semula kan, tiba-tiba benda tu tak dapat dilaksanakan lah sampailah hujung tahun depan disebabkan kenapa kita masih lagi menghadapi COVID-19. Apa jadi dengan bajet-bajet tuan-tuan dan puan? Tolonglah yang bijak pandai tolong terangkan kepada saya. Sama juga daripada 2019 bajet 2020 yang mana sampailah bulan berapa itu kita kena PKP dan sampai sekarang ni dapat ada PKPB lagi. Ke mana pergi bajet-bajet tu semua? Sama ada ditarik ke depan ataupun disimpan ataupun digunakan benda-benda lain ke, ditarik ke sana ke sini, kita nak tahu. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan suka-suka nak bersuara benda macam ni, tapi apabila melibatkan rakyat, kepentingan rakyat, saya rasa saya berhak bersuara. Walaupun saya ini adalah seorang ahli daripada parti politik, tapi itu bukan menghalang saya untuk bersuara sebagai seorang rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan. Kebanyakannya kerajaan yang dapat. Inilah dia. Saya terus terang, saya bukan tak tahu benda-benda ni, besok tunggulah. Macam saya cakap, penambaikan jalan, penambaikan jambatan apa semua tu. Lepas tu ada yang geran-geran ni lah, apalah semua tu, besok yang dapat tu kroni-kroni je. Kroni-kroni, komisen-komisen, orang-orang dia biasa nak buat duit. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita nak ubah. Sampai bila perkara-perkara macam ni harus berlaku lagi tuan-tuan dan puan? Tolonglah. Kita ada banyak public figure yang sekarang tengah main isu-isu ni. Jadi apa yang boleh kita harapkan supaya ada satu perubahan, supaya suara-suara rakyat ni didengari. Kalau kena ada member-member yang menonton live saya ni yang kena jadi pegawai khas kepada YB ke, tolonglah. Tolong. Memang saya boleh cakap benda ni, rakyat Malaysia memang dalam keadaan yang kesepitan dari segi kewangan, tuan-tuan dan puan. Susah saya cakap. Kesepitan. Memang dah tak boleh nak buat apa dah. Yang okey lah. Bagaimana yang rakyat kat bawah ni? Saya tinggal dekat kawasan Kelang. Saya dah pernah tengok dah berapa ramai peniaga-peniaga yang kecewa. Yang tak boleh nak hidup. Jual sana, jual sini, habis semua jual lah. Dengan customer tak ada, apa tak ada, macam-macam tuan-tuan dan puan. Saya tu saya cakap lah, benda ni memang kalau perlu saya memang kalau boleh memang saya nak berjumpa lah kan dengan orang parlimen ni. Tapi nak buat macam mana? Kita nak masuk parlimen pun tak lepas. Kan? Kan? Kami peneroka tak ada KDRC lagi bersalah. Pada peneroka tuan-tuan dan puan-puan. Yang tak ada KDRC SP ni pun masalah. Saya kesian kepada abang-abang teksi ni, pakcik-pakcik teksi ni. Dan juga kepada abang-abang Grab kita ni, e-hailing kita ni. Mereka juga ni. Ni budak-budak motor, budak-budak Grab, Foodpanda. Masalah juga, tak ada apa-apa pun untuk orang ni. Kan? Rakyat turun ke jalanan mencari rezeki dalam keadaan macam ni, tapi bagilah sedikit kelebihan pada rakyat. Itu yang kita nak, tuan-tuan dan puan. Kan? Kata kerajaan yang membela rakyat, buktikanlah. Buktikan. Kita nak macam tu. Okey? Saya rasa itu sajalah daripada saya. Okey? Tak ada apa-apa lagi dah saya nak cakap. Lidah saya pun dah tak mampu nak berkata-kata apa-apa dah. Kecewa dan marah dengan apa yang telah diumumkan tadi oleh Kerajaan Perikatan Nasional tentang bajet. Apa yang saya boleh bagi tahu, jangan korang marah pula Menteri Keuangan kita tu.
Dia pun tak ada kena-mengena. Cuma benda ni, KWSP ni, Perdana Menteri kita je yang punya kuasa penuh. Wow, banyaknya. Abah watching kedai Aceh is watching penuh gono, Allah Akbar, macam-macam. Saya ambil kesempatan juga ni pasal banyak maklum ni ada UG, ramai juga yang tengok malam ni. Kepada semua sahabat-sahabat saya, abang, kakak semua yang daripada masyarakat India, happy Deepawali saya ucapkan. Happy Deepawali saya ucapkan kepada semua abang-abang dan kakak kita yang menyambut Deepawali tahun ni. Sambutlah dengan ala-ala kadar saja kan, orang cakap kan. Tak boleh nak buat apa. Apa pun kita harapkan yang terbaik, supaya dalam perbahasan nanti ada benda-benda yang ditambah-tambahkan nanti, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak macam tu. Teksi tak apa bersedia sebab dulu presiden teksi, betul bang, betul, presiden teksi tu yang bodoh. Minta maaf saya sebut bodoh ni kan. Presiden teksi tu yang punca, yang jadi mangsa adalah pemandu-pemandu teksi ni yang pun tak tahu apa-apa, yang mencari rezeki, menunggu, kesian juga kita tengok. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apa pun terima kasih banyaklah kerana bersama dengan saya pada malam ni. So kita tengok, saya baca komen-komen sekejap. Mesej sedekah kat kami sendiri pun dah okey. Allah Akbar, terima kasih banyak. Saya bukan kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ini adalah suara saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Ketepikanlah semua ideologi politik anda. Apa yang kita bincang pada malam ini lebih kepada rakyat. Anda masuk parti, anda join parti ni, parti tu semua disebabkan apa? Konon-konon nak perjuangkan rakyat. Jadi kalau betul anda perjuangkan rakyat, berjuanglah habis-habisan untuk membela nasib rakyat. Anda join parti ni kerana parti dia adalah kerajaan, jangan jadikan itu alasan untuk tidak anda bersuara untuk rakyat. Tolonglah kita masuk parti ni, dasar kita adalah perjuangkan hak rakyat, menjaga bangsa, agama dan negara. Itu yang kena ingat tuan-tuan dan puan. Terpulang kepada semua rakyat Malaysia, anda nilaikanlah apa yang saya cakap ni. Pada next PRU akan datang, kita ajar mereka ni, ahli-ahli politik yang kurang hajar ni, yang tak sedar diri, yang gilakan kuasa ni. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja yang mampu kita lakukan. Kena ingat, walau macam mana pun, kita ni adalah rakyat Malaysia, kita kena patuh pada undang-undang. Disebabkan kerana patuh undang-undang lah saya masih lagi duduk dekat sini. Faham sudah lah kan. Nak buat macam mana? Rakyat Malaysia, kita sayangkan negara kita tuan-tuan dan puan-puan. Tadi saya ada dapat 2-3 mesej yang mengatakan nak cuba BC dengan saya. Saya nak cuba try lah. Kod boleh tak? Tengok boleh tak? Saya pun nak try lah. Kan nak tanya pendapat kok ada yang nak berkongsi pendapat dengan saya ke? Tak nak. Okay, tak apa bang. Saya mengharapkan tak apa bang, kalau tak nak BC tak apa, tak ada masalah. Saya cuma cuba saja. Kok ada yang nak BC dengan saya kan, nak menyampaikan pendapat tentang bajet ni, yang bagi saya bajet bangsawan dan juga bajet untuk rakyat. Yes. Okey. Ya bang, selamat sejahtera bang. Hilang dah. Alamak, dah hilang lah. Okey, saya panggil Muhammad Fauzi. Kalau awak nak datang dengan saya ke kan? Kita bincangkan macam mana? Harap Isnin pembentangan dari ahli parlimen tu raya betul. Dia akan bahaskan tuan-tuan dan puan-puan. Buat page saya ada page bang. Page saya ada page Mr. J. Pun boleh juga follow dekat sana. Mungkin ada yang belum bersedia lah, tak apalah. Tak perlulah saya nak panggil lagi kan, tak apa, tak ada masalah. Jadi apa pun, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sedang menonton live saya ni. Dan kalau ada yang baru masuk ni, apa yang saya bincangkan tadi, apa yang saya cakap tadi berkaitan dengan isu KWSP, tentang isu bajet-bajet prihatin rakyat yang tak tahu dah ke mana pergi dah, yang lebih kepada benda-benda yang saya pun tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi macam itulah. Tak ada pun batu visi tu Mr. J, saya tak, okey, kita panggil abang. Kan. Itulah dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Pokok kalau benda ni kita boleh ubah, kita ubahlah. Tetapi benda ni kalau boleh kita mintalah supaya ianya diutamakan rakyat. Bela rakyat. Itu je yang kita nak sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kita nak tu je sebenarnya. Kan? Tentang KWSP ni, kalau boleh one off 6,000 tu bagi lansam je. Kenapa pula nak 500? Tak mampu tuan-tuan dan puan. Dengan 6,000 lansam tu macam-macam kami boleh buat. Untuk naikkan balik ekonomi, untuk naikkan balik untuk ekonomi rakyat.
naikkan balik ekonomi keluarga kami semua ni kan. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Apa pun terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya. InsyaAllah banyak lagi isu-isu rakyat yang perlu kita selesaikan. Terpaksa saya cut tentang isu warga asing, tentang isu air dekat negeri Selangor ni. InsyaAllah besok saya akan discuss tentang isu air negeri Selangor ni. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat. Saya tinggal di Selangor, air kat Selangor ni jangan happy sangat. Macam-macam boleh jadi, kerja ada, kerja tak ada. Itulah dia. Terlampau banyak sangat isu-isu rakyat tak dapat diselesaikan, yang mana kita orang ni rakyat menanggung derita. Okay, itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Okey, Abu Muiz. Bajet berdasar sumber pendapatan kerajaan. Okey bang. Ini memang saya suka kalau abang nak saya cakap. Okey, berkenaan abang apa yang abang cakap ni. Bajet berkenaan sumber pendapatan kerajaan, bukan itu yang saya petikaikan. Okey. Apa yang kita nampak sekarang, COVID-19 ni dah jadi norma baru. Norma baru. Jadi benda ni tak macam dulu lagi, tak macam 2018, 2017. Jadi apa yang diperuntukkan oleh kerajaan pada masa 2021 yang akan datang ni, belum tentu lagi akan terlaksana. Seperti mana yang kita nampak, kita patah balik ke 2020, awal 2020 sehinggalah sekarang, banyak sektor-sektor yang tergantung. Banyak bajet-bajet yang dapat digunakan. Itu masalahnya. Jadi kalau duit-duit tu semua, yang benda-benda yang kita rasa tak penting, utamakanlah dulu rakyat. Kan? Utamakan dulu rakyat. Rakyat memang tengah terdesak, tak boleh berniaga. Macam tadi cakap, berniaga pasar malam tak boleh. Kan? Lepas tu dengan pemandu taksi, dengan pemandu Grab, kan? Budak-budak Foodpanda apa semua banyak macam-macam yang kehilangan kerja lagi. Itu je sebenarnya maksud saya. Utamakan mereka dahulu, golongan-golongan ni dahulu, barulah kau nak lebihkan institusi ni ke bajet latihan ni ke apa. Itu yang betul. Itu je sebenarnya tuan-tuan puan-puan, bukannya pasal sumber kerajaan. Kerajaan kita banyak duit. Siapa cakap tak ada duit? Dulu Barisan Nasional simpan duit banyak. Bawa duit banyak, pelaburan banyak. Contoh, saya bagi kerajaan Pakatan Harapan kata apa? Malaysia tak ada duit, Malaysia tak ada duit. Tiba-tiba masuk saja Perikatan Nasional, mana datang duit? Kan? Muhyiddin Yassin apply bagi ni. Mana datang duit semua? Boleh fikir apa kat situ? Kata BN rompak duit lah, BN bawa lagi duit lah, apa semualah. Tak kata tak ada duit. Tak sampai 22 bulan. Macam mana pula bila Perikatan Nasional masuk boleh kata ada duit pula? 3 trilion semua. Ini mengarut. Jadi fikir-fikir nilai-nilai kan tuan-tuan. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian.